Pembangunan mantap dalam kewangan Islam membolehkan negara Brunei Darussalam menerima pengiktirafan tinggi dalam laporan terkini Petanda Pembangunan Kewangan Islam yang mengukur prestasi negara dalam sektor kewangan Islam. Perkara itu dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa ucap tama perasmian Sidang Kemuncak Kewangan Islam Brunei. Ucap tama Yang Berhormat disampaikan oleh Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina seterusnya berkata, kejayaan negara membangun kewangan Islam disumbangkan oleh usaha bersama dari pelbagai pihak berkepentingan termasuk Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan industri kewangan. BDCB sebagai pengawal atur kewangan memainkan peranan penting dalam menubuhkan rangka kerja bagi membawa kemajuan kepada ekosistem kewangan Islam. Terdahulu dalam ucapan Dayang Hajah Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan BDCB selaku pengerusi Institut Kewangan dan Kepimpinan Islam Brunei Belief berkata, kewangan Islam memainkan peranan penting dalam meningkatkan pembangunan mampan dan memacu ekonomi mampan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035. Sidang kemuncak ini menyediakan ruang bagi para peserta berbincang mengenai peluang serta cabaran kewangan Islam. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan seminar eksekutif bersempena dengan Anugerah Cipta 2023 dan sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023. Seminar diadakan di UTB. Perbincangan seminar menumpukan kepada keseluruhan pertandingan Cipta 2023 serta hasil daripada penyertaan. Video seminar eksekutif dirasmikan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Dikendalikan oleh Dr. Lim Pang Jen, pengerusi bersama Jawatan Kuasa Teknikal Cipta di UTB, seminar disertai oleh beberapa panel dari dalam dan luar negara. Di samping itu, para panel juga membincangkan mengenai projek dan pengkomersialan produk serta perkongsian untuk meningkatkan acara dan pertandingan yang seterusnya. Simposium mengekalkan biodiversiti marin melalui Ekonomi Biru 2023, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan meneruskan sesi ketiganya. Sesi bertajuk Perikanan dan Aquakultur Mampan meningkatkan biodiversiti marin dan pembangunan ekonomi diadakan di Pusat Kesenian Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Beberapa penceramah dari dalam dan luar negara membincangkan mengenai usaha-usaha penguatkuasa maritim dalam menjaga perairan dari berlakunya penangkapan ikan secara haram serta penangkapan ikan tidak terkawal dan tidak dilaporkan. Juga dikongsikan usaha dan inisiatif yang telah dilakukan sama ada dengan kerjasama agensi-agensi lainnya yang turut sama berperanan dalam menjaga keamanan perairan dan kehidupan marin. Sesi perbincangan para ahli panel mengenai kemampanan dan kewangan Islam menyentuh tentang peluang-peluang meneroka bagaimana kewangan Islam boleh menyumbang kepada pembinaan ekonomi yang berdaya tahan, menyokong pembangunan mampan dan menggalakkan rangkuman kewangan. Juga dibincangkan bagaimana memajukan penyelesaian kewangan Islam yang inovatif dapat mendorong negara ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Berpandukan prinsip maqasid asy-syariah, kewangan Islam berkongsi prinsip asas yang sama seperti kewangan mampan, termasuk kestabilan kewangan dan pertumbuhan ekonomi membasmi kemiskinan.
diharapkan bukan saja kepada peserta-peserta tapi kepada mereka yang berkenaan akan dapat mengambil peluang semasa sesi summit ini dalam bersama-sama bertukar pendapat mengenai dengan hal-hal kewangan Islam bukan saja di serantau ini tetapi global, di mana kita ini mengambil best practices daripada bahagian kewangan yang lainnya dan supaya dapat diguna pakailah yang boleh pakai untuk kita ni punya institutional financing, dan insyaallah kita ni berharap akan supaya Brunei Darussalam menjadi financial hub kepada serantau. Sidang Kemuncak Kewangan Islam Brunei diteruskan dengan sesi perkongsian yang dipengerusikan oleh Dr. Dayang Irene Su Ing Yap, Pengerusi Eksekutif Brunei Darussalam Central Bank BDCB, bertajuk menangani keselamatan makanan dan inflasi. 3 ahli panel diundang bagi sesi perkongsian, antaranya mengenai objektif keselamatan makan untuk memastikan penduduk mempunyai akses kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat. Bagi bulan April 2023, indeks harga pengguna IHP menunjukkan penurunan bulan ke bulan sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2023. Ia disebabkan oleh penurunan harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan masing-masing 0.7% dan 0.4%. Penurunan bulan ke bulan bagi harga makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh sayur-sayuran, ikan dan makanan laut serta daging. Manakala penurunan harga bukan makanan disumbangkan oleh pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Bagi perubahan tahun ke tahun, IHP meningkat 0.2% berbanding bulan April 2022. Ia didorong oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan 2.8%. Manakala harga bukan makanan pula mencatatkan penurunan 0.5%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan disebabkan kenaikan harga seperti beras dan bijirin, daging serta ikan dan makanan laut. Walau bagaimanapun, peningkatan tahun ke tahun diimbangi oleh penurunan bagi harga bukan makanan, terutama pakaian dan kasut, perhubungan dan pengangkutan. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh boleh didapati di laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Peluang dan potensi yang masih terbuka luas dalam sektor pertanian dan agri makanan di negara ini antara pendorong syarikat Hasmid Enterprise untuk mengusahakan projek ladang padi secara komersial yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan seluas 21 hektar. Mula beroperasi pada tahun 2006 melalui salah satu program yang ditawarkan di bawah Majlis Perundingan Mukim Pengkalan Batu MPM bagi penduduk di sekitar Mukim Pengkalan Batu untuk mengusahakan padi. Alhamdulillah pada 2006 itu dibagikan beberapa plot. Amba mendapat bersejumlah 3 hektar kena bagi 3 lot untuk mengusahakan ladang di Kampung Wasan. So pada tahun itu ada peluang dibagikan oleh Jabatan Pertanian, mana diorang mengendalikan kursus singkatlah untuk kami berpadi, di mana pada masa itu ingat amba Jabatan Pertanian ada mendatangkan diorang punya konsultan dan pengurus
dari Pele Rice Filipina. So kami berkursus di sana secara sambilan. Dalam sebulan itu ada 4 hari kami berkursus selama 5 bulan. Jenis-jenis padi yang dihasilkan di ladang tersebut mengikut varieti yang dirancang oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, antaranya Sembada 188 dan MRQ 76. Kesemua hasil padi tersebut akan dipasarkan kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Ini alhamdulillah juga. Misalnya masa ini baru-baru ini kami dengan pihak UNISA pun sudah ada mula ikut serta pada musim bilang lapas ini untuk mula ikut membawa penuntut-penuntutnya untuk bertanam padi. Ini mungkin peluang baik bagi para belia untuk kecimpung di bidang padi ini. Tambah-tambah lagi kerajaan Ketani menyokong penuh untuk membantu pengusaha untuk mengusahakan bidang-bidang macam mana ni, macam bidang-bidang pertanian ya.